This call is now being recorded. Okay, Assalamualaikum, good morning. Hari ni kita nak sambung lesson kita. Okay, disebabkan hari Rabu hari tu, Rabu ke? Selasa hari tu sepatutnya ada kelas tapi saya ada urusan yang tak dapat dielakkan. Jadi hari Rabu tu awak free lah kan untuk kimia, ganti pada hari ini. Okay, hari ini kita sepatutnya lab tapi lab kita dah bawa ke hari Sabtu. Jadi hari ini diganti untuk tutorial. Nanti untuk attendance tu awak isi pre-lab juga nah. Nanti saya maklumkan lah. Okay, so saya nak masuk part point 2. Mana dah? Alright, sebelum tu ada beberapa orang dah send draft tugasan. Saya sedang ambil masa ya untuk membelik-belik tugasan tu. Nanti bila saya dah selesai, saya akan respon lah. Nah? Okay, so kita nak start dah. Part point 2 ya sekarang ni. Okay, so ini adalah subtopik yang kedua iaitu molecular shape and polarity. Okay, so nanti kalau ada apa-apa nak tanya boleh terus tanya. Okay, part point 2 ni, mana ya part point 2? Okay, bawah ni dia tidaklah sebanyak Lewis structure. Okay, tetapi kalau kita tengok dia punya learning outcome dia banyak C3 dan C4. Dia banyak C3 dan C4. Okey, C2 dia ada tapi kurang. Okey, menunjukkan bahagian ini adalah bahagian yang memerlukan awak memerlukan awak lebih daripada menghafal dan mengingat. Okey, dia lebih kepada awak kena faham konsep dengan betul. Tetapi untuk skor 4.2 kena faham dulu 4.1. Dia sangat related. Okey. So pagi ni, hari ni 16 hari bulan 9, selamat hari Malaysia. Okay. Saya akan ajar explain VSEPR theory, draw basic molecular shape dan maybe sampai C. Okay, ABC. Okay, kita teruskan. Okay, yang pertama explain VSEPR theory. Okay, teori kata VSEPR ni stand for V tu untuk valence. Okay, V untuk valence, saya tandakan. V for valence, S untuk valence shell, tak ada pula kat sini. And VSEPR ni stand for valence shell electron pair repulsion. Ada tak kat sini? Tak ada. Tak nak tengok dalam. Aku saya tak mencatatkan ni. Valence shell electron pair repulsion. Valence shell electron pair repulsion, VSEPR. Okay. Okay, apa yang dimaksudkan dengan VSEPR theory? Okay, dia kata the theory states that the valence electron pair surrounding a central atom repel one another. Bonding pairs and electron pairs are arranged to be as far apart as possible. VSEPR theory used to, kegunaan dia, to predict the molecular geometry of a molecule. Okay, so molecular geometry tu apa pula? Molecular geometry is the 3D arrangement of atoms in a molecule that affect physical and chemical properties. Okay, itu adalah molecular geometry. Okay, apa yang dimaksudkan dengan teori ini? Okay, teori ni dia cerita tentang repulsion strength of electron pair. Okay, kalau saya tunjuk dekat awak dekat sini, dia ada bagi forces of repulsion. Lone pair repulsion lebih kuat berbanding lone pair bonding pair repulsion.
lone pair lebih kuat berbanding lone pair bonding pair dan paling lemah adalah bonding pair. Okey, contohnya macam mana? Okey, contohnya sekarang ni saya nak mudahkan saya punya penulisan, nak cepatkan. Bonding pair saya buat BP. Bonding pair, lone pair bonding pair. Ini LP, lone pair. Ini sebab saya mudah nak tulis, okey. Awak tulis penuh lah. Okey, contohnya macam mana? Contohnya untuk bonding pair ni, contohnya kita ambil CH4. Okey, sampel CH4. Okey, CH4 kita kalau nak buat VSEPR teori ni, dia kena draw Lewis structure dulu. Okey, so saya dah hafal Lewis structure dia adalah seperti berikut. Okay, center atom carbon ni dia ada 4 bonding. 1, 2, 3, 4. So dia ada 4 bonding pair. Okay, dan bonding pair ni dia adalah elektron. So dia akan menolak antara satu sama lain sebab elektron akan repel one another. Walaupun dia dah bond tapi dia masih lagi elektron. Okay, valence electron surrounding a center atom akan repel. Okey, bila dia repel, dia akan susun kedudukan kepada satu pattern. Pattern tu yang kita namakan molecular geometry. Dia akan arrange diri dia kepada satu susunan. Okey, kalau dia ada 4 bonding, dia akan susun diri dia kepada bentuk berikut. Okey, dia akan susun macam ni. Nama dia tetrahedral. Dia ada nama-nama lah. Okey, contoh lagi. Katakanlah dia ada 3 bonding, let's say AlCl3. Okay, Lewis structure kita akan lukis macam ni. Ruangan sempit lah. Macam tu kan? Kita buat AlCl3 macam ni. Okay, kita tulis macam ni lah Lewis structure. Masa kita lukis ni, kita tengok dekat sini ruangan dia besar kan, sini kecil kan. Jadi kita tak consider dia punya tolakan. Sebenarnya apabila dia ada 3 bond macam ni, dia akan saling bertolakan antara satu sama lain kepada satu kedudukan yang paling maksimum tolakan dia. Di mana dia akan jadi seperti berikut. Dia akan jadi Al kat tengah, dia akan bahagikan 3 ikatan tadi kepada satu sudut yang sama. So dia akan jadi bentuk ini. Bentuk ni nama dia trigonal planar. Ini adalah tolakan antara 3 bonding pair. Ni semua bonding pair. Tak ada lone pair. Okay, so maksudnya dia susun forces of repulsion dia. Okay, seterusnya contoh untuk lone pair bonding pair. Okay, contoh untuk lone pair bonding pair kita gunakan amonia. Okay, amonia kalau kita buat Lewis, okay, ini Lewis structure, dia ada center atom N, dia ada lone pair di atas. Okay, jadi dekat sini dia ada tolakan antara lone pair bonding pair. Kenapa dia ada lone pair? Okay, kita actually dia ada bonding pair. Dia ada bonding pair dan dia ada lone pair. Jadi dia ada tolakan antara lone pair dengan bonding pair dan ada bonding pair dengan bonding pair. Okey, tetapi lone pair bonding pair tu lebih dominan dalam kita punya perkara, dalam kita punya structure ni. Jadi walaupun bonding pair tu ada, kita tak highlight kan. Kita cuma highlight kan yang paling kuat iaitu lone pair bonding pair. Okey, apa jadi bila dia tolak? Okey, apabila lone pair ni tolak, lone pair bonding pair tolakkan dia lebih kuat berbanding bonding pair. Jadi dia akan tolak hidrogen ni ke bawah. Okay, imagine like dia macam tu, dia tolak ini ke bawah. Dia akan tolak bonding pair tu. Okay, so dia akan jadilah molecular geometry yang baru. Yang ini nama dia trigonal pyramidal. Okay, right. So tolakan dia lebih kuat lah. Kalau dekat sini bila dia sama bonding pair, sudut dia akan sama. Tapi kalau dia ada lone pair, sudut dia akan lebih kecil. Sudut tu dekat sini. Sudut antara atom akan lebih kecil sebab tolakan dia lebih kuat. Okey. Tengok bonding lone pair. Ni contohnya water.
Okay. Water, kalau kita lukis Lewis structure dia macam ni. Dia ada lone pair atas, bawah pada oksigen. Tetapi sebenarnya apabila kita susun kedudukan dia, sebenarnya dia adalah berbentuk seperti berikut. Okay, lone pair dia macam tu. Right. So dia ada dua lone pair dekat sini. Okay. So dia ada bonding pair, dia ada bonding pair, dia ada lone pair, dan dia ada lone pair. Jadi kita tak highlightkan yang lemah, kita highlightkan yang kuat iaitu lone pair. Dekat mana? Dekat sini. Ini kita panggil dia lone pair. Saya highlightkan. Ni. Ni kita panggil lone pair forces. Sebab dia akan tolak, bila dia tolak, yang ini akan tolak ke bawah. Jadi tolakan tu menyebabkan kita nak fokus pada sudut ni, sudut tu akan menjadi lebih kecil. Semakin kuat forces of repulsion, sudut antara atom akan menjadi semakin kecil. Ini pun sama, sudut dia akan menjadi sangat kecil. Ini pun, ini kalau dia sama, sudut dia samalah. Sudut dia sama. Tapi kalau lebih kuat dia punya forces of repulsion, sudut dia menjadi lebih kecil. Sudut kita tengok antara atom dengan atom. Maksudnya, kalau dalam kes ni, sudut dia yang ni lah. Sudut angle H and H. Macam tu. H and H. Sudut sini. Okay. So kesimpulannya adalah Vesper kata elektron yang berada di sekeliling center atom akan bertolakan. Tolakan itu antara bonding pair dan juga elektron pair. Dia akan tolak sejauh yang mungkin. Hasil tolakan itu akan menghasilkan molekular geometri. Molekular geometri yang dihasilkan bergantung kepada jumlah elektron yang ada. Okey? Boleh Okey. So kekuatan dia dekat sini. Dari segi kekuatan tolakan, lone pair lebih kuat berbanding lone pair bonding pair. Mana pergi dah? Dan yang paling lemah adalah bonding pair. Okey, boleh ikut ke ni? Boleh, Madam. Boleh. Okay. Kena fahamkan siap-siap sebab saya tak ulang dah. Okay, awak tengok video lah nanti. Okay, seterusnya adalah kita nak belajar. Okay, hasil daripada VSEPR teori dia kata akan menghasilkan certain molecular geometry. Okay, molecular geometry ni adalah basicnya dia ada 5 jenis. Ni 5 jenis basic dia. Okay, so ini antara nama-namanya adalah linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal dan octahedral. So dia ada 5 jenis basic. So 5 lah, tulis 5. 5 basic. Okay, so yang ini dari segi gambar ni, yang warna biru ni adalah center, yang warna kuning tu adalah terminal. Okay, yang ni dah boleh tengok lah, ni tak ada apalah. Kita akan terus pergi kepada cara melukis. Okey, kita nak pergi kepada cara melukis. Sekejap Okey, so kita nak tengok basic molecular shape yang tidak mempunyai lone pair, without lone pair. Okey, kalau kita tengok dekat sini, ini basic. Basic ni maksudnya center atom tu dia tak ada lone pair. Dia hanya atom-atom sahaja. Okey, contohnya macam ni. Okay, dia ada general formula sebelah sini AB ni kan. A tu adalah center, awak tulis A adalah center atom. B stand for terminal atom. Terminal atom ataupun bonding pair. Yang bond lah, bonding pair ataupun terminal atom. Okay, right. Okay, number of atom. Okay, ada berapa kotak kat sini? Yang pertama, number of atom bonded to center atom, number of lone pairs on center atom, arrangement of electron pair, molecular geometry, dan kita akan draw. Okay, untuk yang pertama, ada berapa atoms yang bonded pada center? Ada 2. Sebab apa 2? Sebab AB2. AB2 tu maksudnya ada 2 center. 2 terminal. Atoms bonded to center tu adalah terminal lah. Okay. Bila dia tulis B saja, maksudnya dia akan jadi tidak ada lone pair, kosong.
Satu lagi, kalau dia ada E bermaksud lone pair. Dia akan ada A, B, E. A center, B terminal yang bonding, E adalah lone pair. So dalam ni dia cuma ada A, B saja, maka dia tidak ada lone pair. So 0 dekat lone pair. Okay, arrangement of electron namanya linear. Geometri dia linear. Okay, arrangement of electron pair akan sama dengan geometri sekiranya dia tidak mempunyai center atom. Okay, tanpa awak dengar dulu, nanti awak akan nampak perbezaan dia. Okay, lagi sekali, arrangement of electron pair dengan geometri adalah sama sekiranya center atom tidak ada dalam pair. Okay, macam mana nak draw? Okay, kita draw A dekat tengah, lepas tu tarik B dengan B kiri kanan. Okay, macam tu. Kemudian buat dia punya angle. Dekat sini 180 degree. Linear 180 degree. Okay, A dan B tu adalah atom. Yang ini kita buat secara general dahulu. Bila kita dah ada certain formula, kita akan replace lah siapa A dan juga siapa B. Okay, seterusnya AB3. Okay, AB3 ada berapa terminal atom? 3. Number of atom bonded to center ada 3. Okay, ada tak lone pair? Tidak ada sebab dia tak ada sebutan E. Okay, arrangement of electron pair adalah trigonal planar. Okay, so geometri dia juga adalah trigonal planar. Alright, so macam mana nak draw? Okay, dia adalah kita letak center dekat tengah. Dia ada 3 bonding. 3 bonding tadi dibahagikan sama rata di antara 3 ikatan tadi. Kita bahagikan sama rata. Sudut bagi setiap ikatan ni adalah 120 darjah. Semua ni 120 degree. Awak bagikanlah lebih kurang nampak sama tu. Dia adalah 120 degree antara bonding pair. Okay, kita boleh labelkan satu sajalah. Labelkan sudut tu satu saja. Okay, dapat Okay, seterusnya AB4 ada 4 bonding pair. Tidak mempunyai lone pair sebab tak ada E. Namanya tetrahedral. Geometrinya juga adalah tetrahedral. Ini sebenarnya jadual ya, tapi saya nak memberi awak faham jadual tu. Jadi kita kena draw sama-sama sebab jadual tu tidak diberi dalam exam Allah. Jadi awak kena hafal sendiri nama-nama dia dan drawing dia. Okey, tetrahedral ada 1 center atom dan 4 terminal. Okey, macam mana nak bahagikan 4 terminal? Okey, ini A. Okey, bahagikan 4. Letak 1 di atas, 1, 2, 3, 4 macam tu. Okey. Awak tengok saya draw ni. Okay. Awak tengok saya draw ni, saya sengaja menyengitkan garisan ini. Sengaja saya buat. Saya tak buat macam ni contoh 1, 2, 3, 4. Saya tak bagi dia straight. Okay, dalam marking kita tak terima straight ni. Sebab dia tidak melambangkan sudut yang betul. Dia kena buat sengit sikit yang bawah tu. Okay, dapat Right. So dah tengok yang salah, so jangan buat yang salah. Saya padam yang salah ni. Okay, ni saya padam lah ni sebab tak nak lukis. So jadi macam tu. Sengitkan sikit. Okay, so kita letaklah 1, 2, 3, 4. Right. Sudut bagi setiap ikatan tu, setiap angle tu adalah 109.5 degree. Okay, mungkin apabila kita tengok secara 2D, mungkin awak kata, yang ini sama tak puan? Ni dengan ni, sama. Semua sama, 109.5. Cuma bila kita draw dalam 2D, dia nampak macam certain sudut tu nampak macam kecil kan? Dia sebenarnya sama. Okay,
boleh google lah nanti dekat mana-mana video dekat internet tu, dia bila dia pusing-pusing structure tu, dia actually adalah sama saja sudut dia. Okay, so ini saya padam lah. Saya ambil satu saja untuk label sudut. Okay, sama juga yang atas ni, sudut kita label satu je. Tak perlu label semua. Okay, seterusnya kalau kita ada 5 bonding. So 5 kita ada lone pair. Okay, namanya adalah trigonal bipyramidal. Bi ni B-I-P-Y. Ada yang salah eja dibuat B-Y-P-I lah, macam-macam ejaan, jadi kena take note lah. Trigonal, ni pun sama lah, bipyramidal. Okay, ingat kalau dia tak ada lone pair, arrangement elektron pair dengan geometri dia sama. Yang paling penting adalah menghafal, lupa pula nak beritahu. Yang paling penting adalah menghafal geometri dan menghafal drawing. Dua part ni yang paling penting. Okay, macam mana nak draw trigonal bipyramidal? Okay, caranya adalah dia ada macam-macam cara. So saya ajar one of the cara lah. Kita nak 5 ikatan kan? Kita letak A dulu, 1. Okay, so biasanya saya akan buat garis pertama dekat atas. Tadi tetrahedral pun garis pertama saya buat atas. 1, 2, 3, bahagi 3 dulu. 4, 5. Macam tu. Lagi sekali. A, 1, 2, 3. Lepas tu sini bahagikan 2. 4, 5. Okay. Penting untuk awak tahu di mana garis pertama sebab nanti kita nak padam dia punya lone pair. Nak jadikan dia lone pair pula. Okay. So macam ni lah. So dia ada 5 bond. Okay. Sudut dia. Sudut di atas sini 90 darjah. Sudut di antara sini adalah 120 darjah. Okay. Maybe drawing ini tak nampak jelas di mana sudut dia. Okay, saya ceritakan lagi sekali. Okay, ini adalah satu lagi cara melukis. Okay, saya buat macam ni. Saya letak satu sebelah kanan. Satu, tengok satu, tengok sini dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kejap lah. Sekejap. Saya nak draw kaedah ni lah. Saya padam dulu yang ni. Ni clear sikit. Sekejap lagi bawah ni nak draw octahedral. Kita padam. Okay, lagi sekali. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so dia ada 2 sudut. Sudut dekat sini 90 darjah. Nampak kan 90. Bawah sini pun 90 ni. Bawah sini pun 90. Okay, bawah tu. Okay, kemudian sudut yang ketiga adalah 120 darjah. 120 darjah tu antara 3 ni. Dekat sini. Okay, 3 tu dia adalah 120 darjah. Okay, jadi bila kita melabel ni, awak tak perlulah buat garisan hijau tu. Tak payahlah, garisan hijau tu tak payah buat pun, awak cuma perlu tandakan sudut dia saja. Okay, ini saya nak ceritakan di mana sudut 120 darjah. Boleh nampak 3 tu antara ini dan ini. Dia macam plane kan. Okay. Next is AB6. Ada 6 terminal, tak ada lone pair. Namanya octahedral. Ini pun sama, octahedral. Okay, octahedral ada 6 bonding pair. So cara membahagikan 6 adalah seperti berikut. A, 1 dekat tengah. Okay, tengok saya bahagikan 6. Kita buat atas bawah dulu. 1, 2. Okay, 3, 4, 5, 6. So dia dapat pembahagian sudut yang nampak sekata. Okay, so letak bonding, terminal dia. Right?
So letaklah sudut dekat sini adalah 90 degree. Dia 90. Maybe bila kita draw dekat sini dia tak nampak 90 tapi in reality 3D ni adalah 90 darjah. Okay, so kita baru belajar 5 basic geometry. Ada apa-apa nak tanya dekat sini? Boleh draw ke ni? Boleh. Okay. Boleh ya? Alright. Yang ini adalah without lone pair. Without. Okay. Dia hanya gunakan A dan B. Benda yang without ni adalah basic. Okay, ingat benda yang without tu adalah basic. Basic ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kalau soalan tanya berapa basic molecular shape, jawapannya 5. Okay, daripada basic dia ada anak-anak dia pula. Dia ada pecahan anak-anak. Okay, kita nak belajar yang pecahan pula. Ini nanti dulu. Okay, yang ini kita nak belajar pecahan dia. Kita nak bincang basic lone pair tetapi dia ada basic molecular shape tapi dia ada lone pair. Okay, so kalau dia ada lone pair, kita tengok yang pertama. Yang pertama AB2. AB2 ni dia memang tak ada lone pair. Dia adalah diri dia juga, so dia sama macam tadi. Dia ada 2 center atom, tidak ada lone pair. Ini kita salin balik saja. Nama dia linear. Geometri dia pun linear. Untuk dia adalah AB2. Sudut dia 180 degree. Okay, alright. AB3, okay. AB3, tengok dia ada 3 bonding pair dan tidak mempunyai lone pair. Okay, tetapi AB3 ni dia ada satu anak iaitu AB2E. Okay, AB2E ni, E maksudnya dia ada lone pair. E stand for lone pair. Jadi berapa bonding? Dia ada 2 bonding tapi dia ada 1 lone pair. Nampak? 2 bonding, 1 lone pair. Okey, berapa elektron yang mengelilingi dia? Dia adalah 3. Jumlah dia 3. Dia masih 3, cumanya tadi kalau basic 3 tu adalah bonding pair. Tapi kalau yang ini 2 yang bonding pair, 1 yang lone pair. Okey, tetapi jumlah elektron yang mengelilingi center masih 3. Faham Masih 3. Jumlah dia masih 3. Sebab tu dia adalah anak kepada AB3. Anak kepada AB3 sebab jumlah elektron masih 3, cuma 1 tu dah jadi lone pair. Okey. Dari segi nama dia berbeza. Kalau AB3, nama dia tadi, arrangement dia adalah trigonal planar sebab dia ada 3 elektron yang mengelilingi. Geometri dia juga adalah trigonal planar. Sebab kalau dia tanpa lone pair dia adalah sama. Tetapi kalau dia ada lone pair dengan elektron, kita tengok arrangement of electron pair masih trigonal planar. Sebab apa? Sebab kalau arrangement of electron pair, dia fokus kepada bilangan elektron yang ada. Dia tak kira bonding ataupun lone pair. So selagi dia ada 3, namanya trigonal planar. Untuk geometri, dia fokus kepada kesan selepas tolakan. Di mana disebabkan dia ada lone pair, nama dia adalah band. Okey, dekat sini dia dah tak sama dah. Okey, bila dia ada lone pair, nama dia akan berbeza dari segi geometri. Geometri berbeza. Arrangement masih sama. Ingat, sebab arrangement electron pair ni adalah basic dia. Okey, so dari segi drawing pula. AB3 kita akan draw macam biasa. 1, 2, 3. Okay, kita bagikan elektron sama rata. Sudut dia masih sama 120 degree. Okay. Tetapi sekarang dia ada 1 lone pair. So macam mana nak lukis? Tengok sini. Okay. Cara nak lukis, kita tengok saya akan disebabkan AB2E ni adalah anak kepada AB3. Okay. So saya kena bahagi 3 dulu. Saya akan draw dengan cara saya bahagikan 3 dulu. Kenapa kena bahagi 3? Sebab basicnya dia ada 3 pairs
of electron. 3 pairs of electron. Cuma dia dah pecah kepada bonding dengan lone pair. Okay, so kena bahagi 3 dulu. Okay, kemudian garisan yang pertama saya buat adalah garisan ini kan. Okay, garisan tu saya akan padam. Okay, benda tu saya padam, kemudian saya letak lone pair. Ini lone pair tadi. Okay, lepas tu baru letak B dengan B. Okay, so awak nampak bentuk dia dah jadi band. Bentuk dia band. Geometri dia nak tengok bentuk molekul. Nah, kalau arrangement of electron pair dia nak tengok keseluruhan elektron. So bentuk dia band. Okay. Disebabkan kalau dia ada tiga pasang elektron, sepatutnya sudut dia 120 darjah. Tetapi itu kalau semua bonding. Since kita ada satu lone pair atas ni, dia akan tolak. Asalnya sudut tu adalah 120 kan? Okay, tetapi disebabkan kekuatan lone pair, force of repulsion dalam VSEPR tadi, sudut di bawah sini akan sama atau kurang daripada 120. Agak-agak. Sudut sama ke sudut kurang? Kurang. Yes, sudut dia akan kurang daripada 120 darjah. Okay? Sudut dia kurang lah sebab tolakan dekat sini kuat. Okay, tolakan dekat sini kuat. Okay, right. So bila kita buat molekul sebenar, kita tak tahu secara teorinya berapa sudut kan. Jadi awak cuma ambil less than 120. Maksudnya kita kena hafal basic dia. Kita kena tahu dia anak kepada siapa. Kalau AB3 sudut dia 120, jadi dia adalah kurang daripada shape yang asal, angle yang asal, kurang daripada 120. Okay, itu cara hafal angle. Okay, right, so ini namanya band. Boleh Okay, seterusnya AB4. Hari ni banyak teori dulu ni, banyak explain. Okay, AB4 ada dua anak. 1, 2. Okay. AB4 kalau asal dia ada 4 bonding, tak ada lone pair. AB3E ada berapa bonding, ada berapa lone pair? Auni. 3-1. 3-1. Okay, 3-1 sebab 3 bonding, 1 lone pair. Okay. AB2E2 ada berapa bonding, ada berapa lone pair? 2. Yes, 2. Okay. So tengok kalau dia adalah 0, kalau dia tak ada lone pair, arrangement dengan geometri dia sama, iaitu tetrahedral dan tetrahedral. Sama. Okay, dapat dah. Okay. Kemudian kalau kita tengok dekat sini, jumlah elektron pair yang mengelilingi center masih sama. Ini 4. Ini masih 4 sebab dia anak kan, cumanya 1 dah lone pair. Ini pun masih 4, cumanya 2 dah lone pair. Jadi bilangan elektron yang mengelilingi dia masih 4. Maka arrangement of electron pair masih kekal sama. Sebab dia ada 4. Yang ni dia tak ambil kira forces. Okey. Tetapi geometri dia ambil kira forces. Maka tetrahedral tadi dan untuk AB3 ni dia akan jadi nama yang baru, iaitu namanya trigonal pyramidal. Okay, trigonal pyramidal tuliskan. Tadi trigonal bipyramidal, nah. Ini trigonal pyramidal. Okay, jangan confuse lah dengan nama dia. Okay. Okay, kalau dia satu lagi, dia ada 2 lone pair, yang ini nama dia band. Band juga, dia ada 2 jenis band. Ataupun nama lain V-shape. Band ataupun V-shape.
Sebenarnya yang ini pun boleh juga namakan V-shape nah, band ataupun V-shape. Tulis balik kat depan. V-shape tu sebab dia nampak bentuk V lah. Ya? Band bengkok ataupun V-shape. Yang ini band yang 120 darjah. Dia ada dua jenis band. Sebab tu bila kita draw, which band yang kita nak draw tu kita kena letak dia punya angle. So that kita identify dia band daripada yang bahagian mana. Okay, dah. Right, sekarang kita nak draw dia. Okay, kalau dia basic, kita draw basic dulu. AB4, 1, 2, 3, 4. Okay, kalau dia bonding dia sama, maka angle akan sama. 109.5. Angle ni kita ambil BAB. Yang A tu tengah lah nah. Sini. Angle ni macam tu. Okay, kalau dia ada satu lone pair. Okay, tengok sini. Cara nak drawing yang betul nah, cara drawing. Saya akan draw asas dulu. 1, 2, 3, 4. Kita akan draw yang asas. Ini pun sama. 1, 2, 3, 4. Macam mana nak tahu asas? Tengok jumlah lone pair yang, jumlah elektron yang mengelilingi dia. Okay. So, sekarang ni saya nak jadikan salah satu tu adalah lone pair. So, saya kena padam yang pertama saya draw. Saya padam yang tu. So, jadikan dia lone pair. So, ini B, B, B. So, ini adalah trigonal pyramidal. Okay, sudut. Sudut disebabkan tolakan lone pair ni lebih kuat, maka agak-agak awak sudut bawah ni akan jadi berapa? Berapa sudut dia? Kurang 195. Yes, kurang daripada 109.5. Sebab apa kita ambil nilai ni? Sebab dia kurang daripada parent dia. Parent dia adalah tetrahedral kan? So kurang daripada parent dia. Alright. Okay. Seterusnya bentuk band. Okay, bentuk band dia nak dua lone pair. Okay, dua lone pair ni kita draw dulu bentuk asas. Di mana kita nak jadikan lone pair. Garisan pertama tadi kita padam untuk lone pair. Garisan kiri atau kanan kita padam untuk lone pair. So akan dapat bentuk yang macam ni. Ini lone pair, ini lone pair. So ini B, ini B. Macam tu. Dia punya band tu ke macam ke sini. Ke sengit sebelah kiri atau sengit sebelah kanan. Okay. Angle dia agak-agak berapa? Angle dia. Siapa tahu angle dia? Cepat, siapa tahu? Kurang daripada 109.5. Dia adalah kurang dan kurang. Dua kali kurang. Kurang dan kurang daripada 109.5. Sebab apa kita kena sebut dua kali kurang? Sebab kita ada dua lone pair dekat sini. Tolakan dia kuat kan? Kan tadi kita kata force repulsion atau lone pair sangat kuat. Jadi dia akan reduce daripada yang satu. Yang ini hanya lone pair bonding pair. Yang ini lone pair. Jadi kita kena bezakan sudut ni. Yang kalau asas parent ni kurang, yang adik dia tu adalah, yang kakak dia tu kurang, yang satu lagi kurang dan kurang. Dua kali. Right. Boleh nak? Okay. Satu kesilapan yang pelajar suka buat. Tengok dia akan buat macam ni. Contohlah, ni contoh yang salah nah. Okay. Dia draw asal pun dia salah. Lepas tu dia padam macam ni. Dia padam lone pair atas, dia padam bawah. So dia draw macam ni. So dia kata ini band. Ini adalah salah. Sebab apa salah? Sebab lone pair dia tak akan duduk tengah-tengah atom macam ni. Sebab lone pair ni dia akan automatically dia akan kalih ini ke sana. Dia akan mengubah kedudukan B tepi sana. So dia akan duduk berdekatan macam ni. So kalau awak letak lone pair atas bawah, jawapan dia salah. Okay. Kita kena consider kekuatan repulsion tu. Dia akan automatically dia akan tolak B tu ke sebelah sana. Okay, jadi drawing ni tidak diterima. Hanya ini sahaja. Sama-sama ada awak letak band kiri ataupun band ke kanan. Okay. Sebab tu masa saya draw, saya akan draw, cara nak dapatkan geometri yang betul adalah kita kena draw daripada basic. Daripada basic kemudian kita kena tahu, kita kena padam yang mana. So akan dapat bentuk yang betul dan cantik. Okay.
Okay, habis untuk kumpulan AB4 dan anak-anak dia. Next kita pergi kepada AB5 dan anak-anak dia. Okay, AB5 ada 3 anak. 1, 2, 3. 3 anak lah. AB5 tu parent dan anak-anak dia yang ada lone pair. Okay, parentnya 5, 0. Tak ada lone pair. Okay, anak dia boleh jadi 4, 1, 4, 1, 3, 2, 2, 3. Jumlahnya masih 5, 5, 5, 5. Sebab tu dia parent. Parentnya adalah AB5. Okay. Nama dia, kalau dia tak ada lone pair, namanya sama. Trigonal bipyramidal. Ini pun sama. Okay. Okay, yang ini samalah. Kalau arrangement ni sama, salin je. Arrangement elektron pair ni adalah dia punya susunan elektron, bukan susunan, jumlah elektron yang ada. So dia sama dengan basic. Alright, okay. Tetapi geometri dia ambil kira force of repulsion, maka kalau dia ada satu lone pair, namanya adalah distorted tetrahedron ataupun seesaw, nama lain dia. Ada 2 nama, distorted tetrahedron ataupun seesaw. Okay. Right. Kalau dia adalah AB3 itu, nama dia T-shape. T-shape, bentuk T. Dan kalau dia adalah AB2E3, nama dia linear. So kita ada 2 linear lah. Satu linear yang AB2, satu lagi AB2E3. So linear maksudnya shape, geometri linear boleh terhasil daripada 2 bentuk geometri yang berbeza. Sama macam band tadi lah. Okay, dah? Salim? Okay, Dana? Alright, so kita nak draw. Okay, kita nak draw AB5. Kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4. Okay, saya akan draw AB5 yang asas dulu. Saya draw macam mana tadi? Sana, saya start balik. Tadi saya draw sebelah kanan dulu kan? Kita buat kaedah ni. 1, kita tak 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so saya akan draw 4 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Saya draw parent dia dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dah lari dah dia punya drawing ni. Macam mana? Macam tu. Nanti awak salah copy pula. Okay. Right, so sekarang ni kita nak buat yang pertama AB5. So AB5 macam biasa, labelkan semua bonding. Okay, di mana sudut dekat sini 90 darjah, sudut di antara 3 atom ini 120 darjah, tapi labelkan satu sahaja. Okay, seterusnya kalau dia nak jadi distorted tetrahedron ataupun seesaw, okay, sekarang ni kita dah draw basic, so kita nak ubah dia kepada seesaw. Caranya adalah padamkan garisan pertama. Cadangkan yang ni. So tempat padam tu letakkan lone pair. So ini adalah bentuk seesaw. Okay, sudut dia awak tanda je kat mana-mana ni Allah.
Cuba nak patah balik. Okay, sudut dia kurang daripada asas lah. Letak dekat sini kurang daripada 90 dan dekat sini kurang daripada 120 degree. Okay. Alright. Kalau dia ada dua lone pair, okay, dekat mana kita nak padam? Right. Tengok sekejap. Kita nak hasilkan bentuk T. T-shape kan? Dekat mana awak nampak T? T tu dekat sini. Nampak tak bentuk T dia? Okay. So bermaksud awak jangan padam garisan pertama. Padam garisan ini dengan ini. So kita jadikan dia lone pair. Lone pair. So kita nampak bentuk T. Lepas tu B, B, B. Okay. Sudut dekat sini. Kurang daripada 90, kurang daripada 120. Kita ambil last daripada parent saja. Cikgu tak perlu kurang-kurang. Yang ini tak perlu. Tak perlu kurang-kurang sebab yang tadi dia position dia hampir sama. Ini kita sekali je. Okay. Nanti saya tunjuk satu pattern lagi melukis ni, dia nampak pening sikit. Okay, seterusnya dekat mana kita nampak linear? Kita nampak linear kat sini. Kan? So caranya padam 3 lone pair ni. 1, 2, 3. Padam 3 garisan. 1, 2, 3. Okay, so ini B dengan B. Sudut dia 180 degree. Okay. Boleh nak? Right. Katakanlah saya tunjuk satu, ini saya tunjuk saya mula sebelah kanan tau. Kalau saya mula sebelah kiri, sekejap nak. Mana lagi nak lukis? Dia sebenarnya dia ikut pada macam mana kita letak garisan pertama. Contohlah ya. Okay, contoh kejap. Saya nak tulis kat sini. Tadi 2, 3. Okay, sini nak. Okay, tengok sini Sat. Okay, kalau saya start atas 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so saya nak buat distorted tetrahedron, saya padam yang ini. Letak dia. So ini adalah distorted tetrahedron. Nah, jadi kita boleh letak lone pair di atas. Tadi saya letak lone pair di sebelah tepi kan. So kita tengoklah garisan pertama mana kita nak start. Ini cantik lagi kot berbanding yang ni. Manalah asalkan bentuk distorted tetrahedron. Okey, contoh yang kedua. Kita nak buat T-shape. Okey, kita buat dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kita nampak bentuk T. Ataupun, okey, kalau kita tak nak buat T macam ni, kita ubah T tu ke bawah. Contoh 1, 2, 3. Saya start bawah. 4, 5. So awak nampak T tu lebih cantik kan? Jadi kita padam atas ni. Dapat T. Nampak T. Okey. Cumanya disebabkan dia punya, lagi sekali nak tengok sini. Disebabkan tolakan ni kuat, garisan ni dia tak exactly lurus macam ni tau. Dia akan jadi bend sikit. Dia macam ni. Okey. Awak kena turunkan ke bawah sikit. T-shape tu dia bukanlah T yang kita nampak straight macam sudut 90 tu, tak. Sebab dia sudut dia adalah kurang daripada 90, kurang daripada 120. Jadi saya nak awak ke bawahkan sikit. T tu tapi dia bend sikit. Dia tak boleh straight macam ni. Dia tak boleh. Betul kan? Ini pun sama. Sebab tadi saya nak padam susah. Yang ni pun sama. Awak kena jatuhkan sikit. Jangan lurus sangat. Okay, nampak bentuk T. So sudut dia kurang 90, kurang 120. Okay, kemudian kita nak buat bentuk linear tadi. Okay, saya buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Kita nampak linear kat sini. Okay, so saya padam lah. 1, 2, 3. So B dengan B. So ni kita nampak lah, kita lebih clear, kita nampak straight. Kan? So sudut dia 180 degree. Okay, kalau awak confused dengan sudut, just hafal parent punya sudut saja. Kalau awak betul letak last saja, senang.
Okay, boleh nak? Okay. Dapat drawing dia. Right, so ini adalah untuk kumpulan AB5. Okay. Next, kita pergi kepada kumpulan AB6. Okay, kumpulan AB6 ada dua anak. AB5E dan AB4E. Kalau awak baca buku-buku lain macam saya ataupun buku, ada certain buku dia pakai B tau, istilah B. Ada setengah buku dia pakai istilah X. AX6. Samalah, maksudnya X tu adalah dia punya terminal. Okay, kalau dia basic 6-0, ini 5-1, ini 4-2. Okay, totalnya masih 6-6-6. So dia anak kepada AB6. Okay, lagi sekali. 6 octahedral. Tak ada lone pair, nama dia masih sama. Okay, AB5 arrangement of electron pair, dia tak kira forces, jadi masih octahedral. Okay, geometri dia ambil kira forces of electron, jadi nama dia berbeza. AB5 adalah square pyramidal. Okay, square pyramidal. Chapter 4.2 ni dia akan ada masalah kalau awak tak boleh melukis dan tak boleh menghafal nama. Itu je. Kalau awak dapat dua tu, udahlah. Okay, caranya adalah dengan kekerapan jumpa. Kalau kita jumpa kerap, kita kenal kan. Jumpa kerap tu maksudnya banyakkan latihan lah. Okay. Next is square planar. Square pyramidal dan square planar. Both square, cuma satu piramida, satu planar. Okay, so dia anak kepada AB6, maka kita buat basic dia dulu. 1, 2, saya draw atas bawah dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu cara kita bahagikan. Okay, so awak bahagikan dia. Rupa saya sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagikan bagi elok lah. Okay. Alright, so kalau yang tak ada elektron, kita letak bonding saja. Okay, sudut dia adalah 90 degree. Okay, kalau dia ada satu lone pair, okay, garisan mana yang awak jadikan lone pair? Garisan yang pertama. Padam yang itu, jadikan dia lone pair. Okay, so B. Ini nama dia square pyramidal. Maka sudut dia akan berkuranglah daripada 90 degree. Okay. Square planar pula, dia ada dua lone pair. Okay, cara nak letak square planar, okay, buang garisan atas dan garisan bawah. So, lone pair atas, lone pair bawah. Maka, yang lain-lain tu B dia. Ini bentuk square planar. Okay, alright. Sudut dia masih 90 darjah. Okay, maybe awak terfikir, kenapa dah ada dua lone pair tapi sudut dia 90 darjah? Because dia punya, kalau kita tengok dalam bentuk 3D, mana ya? Kita nak men-3D kan dia? Okay, atas ni dengan atas ni, dia semua dekat sini 90 tau, semua 90. Cuma 2D ni dia payah nampak. Jadi, atas ni bila dah hilang, dengan ni dah hilang, sudut dekat sini masih kekal 90, dia tak terganggu. Okay, sudut yang lain kekal 90 sebab atas dengan bawah tu dia buang-buang macam tu saja. Dia tak ada tolakan atas bawah dia tu sama. Okay, jadi ambil 90 terus. Okay,
Dan satu lagi, kepentingan dia, bila awak tengok saya padam Luan Pair tu, saya padam tu adalah kawasan yang betul. Contohlah awak kata, awak pun buat square plana. Kan? Lepas tu awak kata nak padam sini je, boleh tak padam 2 kat sini? Kan square plana juga tu, kan dia adalah AB4E2 juga kan? Boleh tak kita namakan ini square plana? Tak boleh. Sebab square plana bentuk dia memang macam ni. Ini saja bentuk square plana. Bermaksud cara padam elektron tu tak boleh ikut suka. Ikut kepada mana yang sepatutnya kita kena padam. Okey, macam tadi saya bagi tip, saya akan padam garisan pertama, garisan kedua. Okey dah? Dia tak boleh buat ikut suka lah. Okey, so kita dah belajar semua basic shape dan juga semua shape-shape yang ada parent-parent daripada parent dia. Seterusnya kita nak apply. Okey. Sebelum kita apply, kita rehat sekejap 5 minit. Nanti kita sambung. Rehat sekejap 5 minit. Nanti kita nak apply cara dia. Okey, 5 minutes 9-5 minit. Nanti saya masuk balik. Jangan ke mana-mana. Iklan 5 minit. Okay, madam.
Alright. Okay, habis dah rehat 5 minit. Semua masih ada ke ni? Ada madam. Ada medium. Ada. Okay. Saya nak kena send attendance sekejap Antara itu, mana nak pergi? Nak send attendance. Mana nak pergi tak? Stop sharing dulu. Okey, ini untuk DFT 02. Satu lagi. Yang bawah ni untuk DHT 22. Okay, sila isi attendance lah. Nanti saya satu kalau attendance ni sebab hari tu nak letak nama campur payah. Nanti saya ubah balik attendance bulan 10 nantilah berubah. Pakai ni dulu bulan 9. Attendance yang KMK punya tu tak boleh lagi pakai. Madam, mood hari ni tutorial ke? Mood hari ni pre-lab. Pre-lab. Nah, maksudnya nanti hari Sabtu tu tak apa, awal tak pre-lab. Mood hari ni pre-lab nah. Mood pre-lab. Pre-post kot, pre-post lab kan. Tak ingat dah apa saya label dalam tu. Okay, isikan untuk masing-masing diri sendiri sahaja. Okay. Right, kita nak pergi kepada soalan. Okay, seterusnya tadi kita dah belajar secara teori the 5 and also the additions of molecular geometry tadi. Sekarang kita nak apply. Okay, macam mana nak guna? Predict and explain the shapes of molecule and bond angles in a given species. Okay, kita nak belajar lah macam mana nak guna. Okay, dia ada bagi tips dekat sini. Start to prediction. Ini tips lah tips macam mana kita nak predict. Okay, start pertama, draw Lewis structure dulu. Step kedua, write general formula. Step ketiga, state the arrangement of electron pairs. Step yang seterusnya, namakan geometri dia dan draw dan letakkan bond angle. Okay, dan di bawah sini dia ada sebut, if you don't know the actual bond angle, write its deviation less or more as compared to the bond angle that of the basic shape. Yang tadilah kita tak boleh nak predict exactly berapa actual bond angle. Kita hanya boleh letak less, biasanya less lah, more tu tak ada. Less daripada basic shape dia. Okay, contohnya. Draw the molecular geometry of AlCl3. So macam mana nak jawab? Okay, step pertama adalah first of all kena tahu melukis Lewis structure. 4.1. Okay, buat Lewis structure dulu. Okay, kenapa Lewis structure ni kena betul dan sangat penting? Sebab daripada Lewis structure ni kita tahu dia adalah AB3. Kenapa AB3? Sebab satu center iaitu A. 3 bonding dekat sini iaitu B. AB3 lah. Okay, so dia adalah kategori AB3. AB3 adalah apa tadi nama dia? AB3 nama apa? Siapa ingat nama?
Trigonal planar. Yes, trigonal planar. So kalau trigonal planar bentuk dia AL 1, 2, 3. Kita gantikanlah A dengan B tu dengan exact molekul, exact atom. Jangan letak A dengan B. Kalau digunakan AL dengan CL, gantikan. Okay, jangan letak A dengan B lagi dah. So dekat sini angle dia 120 degree. Inilah dia punya geometri dia. Okay, so step ni state the arrangement of electron pair ni sekiranya dia minta lah, saya dah skip step ni, saya terus pergi kepada geometri sebab soalan dia nak geometri kan. Okay, yang ini tak ada markah tau, ini tak ada markah, tetapi kita tulis je because kita nak guide kita sebab kita hafal bentuk. Jadi untuk guidance letakkan AB3, sebila AB3 kita tahu trigonal planar. Markah dia dekat sini, sini dengan sini dan juga sini. Kalau dia minta geometri molekul, 1 drawing kena betul, 2 kena bagi tahu nama, 3 dia punya angle. Okay, mungkin awak tak tanya tapi saya bagi tahu. Kena letak tak titik-titik dekat sini? Okay, jawapannya tak perlu letak because kalau dia nak geometri dia tak kisah Lewis titik-titik pada terminal. Dia hanya pentingkan titik pada center. Lone pair pada center. Tapi kalau Lewis structure dia nak semua titik pada center dan juga pada terminal. Dan Lewis structure dia tak consider dia punya angle. Geometri dia nak angle. Okay, dan titik lone pair pada tengah center atom. Okay, so ini contoh. Pergi pada contoh yang lain. Okay, yang ini pula. Ini soalan tutur nah. Draw Lewis structure for the following compound. Name the geometry for each of the using VSEPR theory and state the bond angle as well. Name the geometry using VSEPR ni maksudnya nak draw dia punya geometri lah. Okay, kita buat yang pertama. Geometri dulu. Geometri pula Lewis dulu. Kita dah hafal dah kan bentuk dia macam ni. Ya, ini sebab tu saya kata Lewis kena boleh hafal dah kalau benda kita dah buat kan. So ini dia punya Lewis. Okay, ni bentuk apa ni? Okay, tadi bila kita draw, masa drawing geometri semua-semua ni tadi, semua kita ambil buat bond yang single kan, dia tak ada bond yang double. So kalau dia double bond macam mana? Double bond dari segi geometri macam mana? Okey, jawapannya double bond kita kira sebagai single bond. Consider as single. Dari segi kiraan tapi bukan dari segi drawing. Nanti saya tunjuk lah. Okey, so yang ini geometri dia adalah sama. Sama, cuma saya tak perlu letak titik-titik. Okey, dan saya kena letak dia punya angle. 180 degree, bentuk dia linear. Macam tu je. Titik pada oksigen tak perlu ditonjolkan lagi. Kalau nak letak pun tak ada masalah. Selagi angle dia betul, dia tak boleh bagi salah lah. Okay. Okay, mungkin awak fikir balik tadi Puan kata double consider as angle. Kenapa saya masih lagi draw double kat situ? Consider as single ni bermaksud dia dikira sebagai AB2. Dia tak dikira sebagai AB4. Dia dikira sebagai AB2. Maksudnya ini dikira sebagai satu bond. Dari segi penulisan AB tu. Tapi bila kita draw, kita masih draw lagi dalam bentuk double. Okay, kita tengok contoh lain lah. Ni dah. Cuba awak buat pH3. pH3 macam mana dia punya Lewis. Okay, kalau Lewis tak boleh, dia akan ada problem. Okay, kita buat Lewis dulu. Back to 4.1. Phosphorus 5. Hydrogen 3. So 8 kan? 8 P. 1, 2, 3.
2, 4, 6. Tolak 6, tinggal 2. Hidrogen dah cukup, letak sini. So dia ada macam tu. So Lewis dia macam tu. Okay. So kalau ini bentuk Lewis dia, kita dah boleh tengok. Okay, dia adalah A, B, 3E. AB3E adalah anak kepada AB4. 3 tambah 1, 4 kan. Anak kepada AB4, maka dia kena ada 4. Kita bahagikan bond dia kepada 4 dulu. 1, 2, 3, 4. Letak P lah, jangan letak A pula. Okay. Sudah ada 4. Kita tahu kita mesti padam garisan pertama. Garisan pertama gantikan dengan lone pair. Lepas tu letak H, H, H. Inilah struktur, inilah geometri bagi PH3. Namanya, apa nama ni? Cuba tengok sub AB3 nama apa? AB3E. Ben. Apa Fahmi? Ben. Bukan? Trigonal pyramid. Trigonal pyramidal. Kalau band tu dia bentuk V nah, trigonal pyramidal. So angle kena ada. Angle dia kita tak tahu berapa, tetapi kita boleh buat daripada basic. AB3 ni basic dia daripada AB4. AB4 109, so less than 109.5 degree. Macam tu. Okay. Right. Contoh lain yang melibatkan double bond. Okay, saya bagi POCl3. Okay, cuba buat. Ini number HI lah. POCl3. Cuba draw dia punya geometri. Buat Lewis dulu. Kalau awak dah ingat Lewis dia tak apa. Kalau tak ingat lagi, kena draw Lewis dulu. Dekat sini banyak sikit. Tak apa. Buat ni dulu. POCl3. POCl3. Lepas tu what else? Yang ada ion sekejap lagi. Okay, POCl3 Lewisnya adalah, okay, dia macam ni kan. Ni sebab saya dah tahu Lewis dia. Okay, dia macam ni. So dia ada double bond pada O. This is the Lewis structure. Okay. Right. So daripada sini kita tahu dia ada satu double bond. Tapi dari segi pengiraan kita ambil dia sebagai AB4 juga sebab dia ada 4 terminal atom. Okay, kita tak ambil dia punya double bond tu sebagai 2 lah. Okay, AB4. So kalau AB4, kalau double bond nak tulis macam mana? Macam biasa je. Okay, dia ada AB4 so dia tak ada lone pair. So kita tak macam biasa. 1, 2, 3, 4. Dan yang double bond tu maintain as double bond. Tak ada masalah. Maintain saja. Tak payah titik kan. Maintain saja. Dan letak dia punya angle. Okay. Okay. Kalau dia ada charge. Kalau dia ada charge macam mana pula? Okay. Kalau dia ada charge. Tidak, saya bagi contoh lain. Contoh sama je. Cuba buat. Ni semua bentuk tetrahedral je ni. Mana contoh yang lain ya? I3 minus. I3 minus linear juga, tak apalah. Okay, kalau dia ada charge. Okay, I3 minus bentuk dia macam ni. Okay, masa kita buat Lewis dulu macam ni. Kan, tapi bentuk dia sama. Ni bentuk linear. Sekejap saya cari soalan lain. Soalan apa ya? Hari tu kita buat dalam 4.1 banyak-banyak tu kertas soalan dia.
Okay, macam ni lah. Kalau dia ada charge, okay, let's say AlCl4, saya nak ambil yang bentuk beza sikit. AlCl4 minus ni. Okay. AlCl4 minus, okay, geometri dia punya Lewis macam ni. Okay, ini Lewis. Sebab Lewis kita tak consider angle lagi kan. Okay, ini dia punya Lewis. Okay, bila kita buat yang ada charge, kita kena bracketkan macam tu. Okay, bila nak jadikan geometri pun sama. Sama tu bermaksud kita kena bracketkan. Okay, dia adalah AB4, so kita kena letak 1, 2, 3, 4. Okay, letakkan klorin, ikut angle dia. Letakkan bracket, maksudnya kalau dia charge masih kena ada bracket. Dan angle dekat sini 109.5 degree. Bezanya dia ada shape saja dan tak perlu lempar pada terminal-terminal. Okey. Contoh lain, awak cuba buat BF. Yang ni ada lagi latihan, so awak cuba buat nanti. Kita nak bincangkan, saya nak tambah dekat sini QR. Cuba buat BF3. BRF3. Cuba buat BRF3, tengok shape apa. BRF3. Okay, lepas tu cuba buat SO2. Okay, 2 cukup lah. Okay, BRF3, Lewis structure. Okay, sambil-sambil saya buat, kalau awak dah dapat geometri dia, bagi tahu. BR7 kan. Fluorine. Depan, BR duduk tengah. Macam tu. Ini dia punya Lewis kan. Okay, so dia akan jadi apa ni? AB3E2. Okay, AB3E2 bentuk apa? Siapa tahu? Parent dia daripada apa ni? T-shape. Yes, T-shape. Okay, T-shape. So kita kena draw lah T-shape. T-shape. Okay, T-shape maksudnya BR. Kita kena bendkan sikit. F, learn pad. T-shape. Okay, so sudut dekat sini kita ambil less daripada parent, less than 90, less than 120. Less daripada parent dia iaitu trigonal bipyramidal. Okay, SO2. SO2 pula. SO2 bentuk apa? Siapa dah dapat? SO2. Cepat, siapa dah dapat ni? Sulfur 6.
Betul ke ni? 6, sijil 12, 18 tolak 6, 12. Ben kan madam? Betul Ben. Apa yang saya salah kat sini? Kenapa elektron saya cukup je ni? Madam. Oh betul, 18 tolak 4 kenapa 12 kan? 14. Okay. So dia ada dekat sini. Jadi okay, linguist kita kena octetkan dulu kan. So bila dah octet dia akan jadi macam ni. Okay, betul. Dia adalah A, B to E. A, B to E. Ingat yang double ni kita consider sebagai B2, dia ada satu lone pair. A, B to E bentuknya akan jadi, dia datang daripada 3 kan. 1, 2, 3 macam tu. Okay, so 2 ni satu ni kita padam untuk jadikan lone pair. Okay, yang 2 ni double bond kiri kanan. Macam tu. So bentuk dia betul lah band. Sudut dia kurang daripada 120 degree. Sebab dia datang daripada trigonal planar. Trigonal planar 120. So yang saya nak highlightkan, walaupun dia double, so kita kena draw double juga nah. Kita ikut saja drawing Lewis, cuma kita shapekan kepada bentuk yang sepatutnya. Okay, jangan pula awak jadikan dia single. Okay, boleh ya? Alright. So benda ni dia untuk awak ingat semua nama-nama shape ni adalah tidak ada cara lain melainkan awak kena selalu jumpa dia. Maksudnya kena perbanyakkan latihan-latihan. Okey, yang pertama latihannya adalah yang ini. Okey, yang ini saya tak bincang semua kan, so awak boleh buat. Sebelum tu kat depan tadi ada. Okey, yang ini. Yang ini adalah, okey, buatlah. Describe and draw the geometry of species around the center atom. There are. Okay, yang ini dia tak bagi tahu, dia cuma kata 6 single bond, 5 single bond and 1 lone pair. Dia tak bagi tahu structure apa, molekul apa. Awak cuma gunakan AB lah. AB apa? Macam ini 5 single AB 5E. 5 single bond 1 lone pair. 5 single bond AB 5. Jadi bila awak draw, awak gunakan A dengan B lah sebagai center dan terminal dia. Okay, ini adalah general. Okay, masuk dekat sini soalan dia. Dia dah bagi exactly formula yang betul. Jadi replacekanlah A tu dengan molekul P ke Cl dan sebagainya. So buat yang ini, nombor 1 ni. Kemudian soalan CE, enhancement ada A sampai Q pun awak buat sampai habis. So dah ada 3 latihan. Nombor 1, tadi 1 ni 2 lah. Okay. 2 latihan. Satu lagi saya akan post dekat grup kejap lagi latihan 4.2 molecular geometry. Allah. Okay, yang ini yang saya akan minta awak hantar. Okay, ada macam hari itulah ada 30 soalan, 30 structure, awak kena draw Lewis dulu, lepas tu buat dia punya geometry. Tapi at the same time, yang ini pun saya nak awak buat nah soalan ni. Okay, semua dalam ni jawab jugalah. Cuma yang ni saya tak sempat nak bincang, yang ini kita akan bincang. Okay? Alright, so kalau tak dapat ataupun nak tahu jawapan dia, PM saya tunjukkan jawapan dan PM saya tanya betul ataupun salah. Alright. Okay, habislah dekat situ. Ni apa lagi ni? Oh, ada lagi kat sini. Okay, last. Ni lupa nak explain, sekejap lagi nak masuk pula. Okay, tengok sana, last. The bond angle in CH4, ammonia and water are 109.5, 107 and 104. Explain. Okay, so kita nak explain kenapa CH4, ammonia dan water angle dia seperti yang diberikan. Okay, so in order to explain, kita draw dulu Lewis picture. Okay, saya draw Lewis dulu. Dan kita cari apa persamaan dan perbezaan antara ketiga-tiga molekul ni. Okay, persamaan antara tiga-tiga molekul ni, dia punya basic geometry adalah tetrahedral. Basic geometry ni yang elektron lone pair tu lah, elektron pair. Maksudnya bilangan elektron yang mengelilingi center dia semua ada 4, iaitu tetrahedral.
Itu persamaan dia. Kenapa kita bincangkan molekul ni? Sebab dia ada persamaan, iaitu basic dia sama. Okay. Di mana elektron pair dia dekat sini 4 bonding pairs. Okay. Dekat sini 3 bonding pair, 1 lone pair. Jumlah dia masih 4. Dekat sini 2 bonding pair, 2 lone pair. Jumlah dia masih 4. Okey, katakanlah, sekarang ni semua ada bilangan elektron yang sama. Jumlah elektron dia sama, tetapi kenapa angle dia berbeza-beza? Kenapa angle berbeza-beza? Itu soalan dia. Waktu kita diminta kita discuss. Okey. So, sebab geometri dia, geometri dekat sini sama. Tetapi geometri dekat sini adalah trigonal pyramidal. Okey, dekat sini geometri dia band. Okey. Kenapa? Sebab repulsion dia dekat sini antara bonding pair. Dekat sini repulsion lone pair, bonding pair, lone pair. Ini repulsion lone pair. Okey. Jadi bond angle dekat sini adalah 109.5. Dekat sini kurang daripada, dekat sini bukanlah. Sebab tak perlu sebut kurang sebab dia dah bagi. Dekat sini 107 degree, ini 104.5 degree. Tengok. Daripada 109, dia menjadi kurang daripada 109, kurang daripada 107. So ini yang kita kata kurang dan kurang tu. Cuma dalam kes ni dia dah bagi exactly. So kita tulislah benda yang exact value. Okay. Jadi kesimpulannya force of repulsion dia untuk CH4 adalah lebih rendah berbanding amonia, lebih rendah berbanding water. Force of repulsion dalam water paling kuat sebab itulah dia punya angle lebih kecil. Itu yang dia nak pun. Itu jawapan dia. Due to force of repulsion. Due to forces of repulsion between water stronger than others. Stronger than others. Okay, stronger than others tu kena bagi tahulah yang ini dengan yang ini. Okay, so yang ini sebenarnya dia kena buat dalam paragraf. Okay, macam mana nak explain? Ini adalah paragraf pertama. Ini adalah paragraf kedua. Ini adalah paragraf ketiga. Ini adalah conclusion dia. Awak ubah kepada ayat. Okay, ubah kepada ayat. Ini soalan exam ni. Soalan exam. Soalan tutor dan juga soalan exam. Okay, kita bandingkan isu yang sama. Ini perbandingan isu yang sama dia. Alright. Okay, so itu sajalah. Sana. So as conclusion untuk hari ini. Okay, as conclusion untuk hari ini apa yang awak belajar? Yang pertama, VSEPR teori. Okay, VSEPR teori ni apa? Atirah Majedah. Cuba explain Sat. Valence shell electron pair repulsion. Okay. Dia cerita tentang apa? Dia cerita tentang valence electron ni dia repel one another. Okay. Lepas dia repel dia akan jadi apa? Dia akan jadi bentuk yang kedudukan maksimum dia. Okay, thank you very much. That is correct. Dia dapatlah kedudukan maksimum dia, ada beberapa nama kan. Okay, so kemudian kita belajar juga basic molecular shape. Kita ada, kenapa saya pangkah? Okay, kita ada 5 linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal dan octahedral. Okay, linear tak ada anak. Trigonal planar ada anak dia. Okay, cuba bagi tahu trigonal planar dia ada pecahan dia. Apa nama pecahan dia kalau dia ada lone pair? Bagi nama sekejap. Alia. Apa nama anak dia? Ben. Ada Ben, ada satu je kan? Okay, thank you. Di bawah tetrahedral ada siapa? Let's hear an answer from Madeline. Bawah tetrahedral ada siapa?
Madeline? T-shape. T-shape. Lagi? Ya ke? Bawah tetrahedral. Trigonal T-shape belum? pyramidal. Seesaw belum. Trigonal apa tadi Ashraf lagi sekali? Pyramidal dengan V shape ataupun band. Piramidal ke trigonal piramidal? Trigonal pyramidal. Okay, trigonal piramidal dan juga band ataupun V shape. Thank you. Okay, di bawah trigonal piramidal ada lagi anak-anak dia. Saya nak tanya kepada Q Jun. Okay, cuba bagi tahu apa dia punya pecahan dia. Seesaw, Seesaw, T-shape dan linear. shape dan linear. Okay, thank you. Okay, di bawah octahedral ada dua pecahan. Okay, nak tanya Hana Amrina. Square piramid dengan square planar. Square piramid ke square pyramidal? Square pyramidal. Okay, thank you. Square pyramidal. Alright, so maksudnya awak faham lah. Awak faham nama-nama dia. It's just that you have to be concrete on drawing sajalah dan juga practice make perfect. Okay, so next class kita akan sambung polarity dan juga dipole moment. Okay, nanti saya send untuk extra practice awak. Okay, ada apa-apa nak tanya sebelum kita endkan kita punya meet ni? Boleh ikut tak? Boleh faham tak panjang berjela hari ni? InsyaAllah boleh, madam. Boleh. Boleh ya? Kita cuba latihan lah. Nanti kalau tak faham sila PM lah ya. Okay, so itu saja untuk hari ini. Kita jumpa pula hari, kejap saya nak stop dulu recording ni.